Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk sihat, sejahtera. Allah pilih kita untuk jauh dari wabak penyakit. Allah pilih kita supaya sentiasa ada kelapangan waktu daripada kesibukan urusan-urusan harian kita. Walau sesibuk mana pun kita tidak boleh meletakkan apa sahaja yang berkaitan dengan Allah dan Rasul ni sebagai sampingan dalam kehidupan. Contoh, solat. Kita tak boleh jadikan sebagai part time. Kerana kita kena full time sebagai seorang Muslim. Seluruh jiwa raga kita ini kita serahkan kepada Allah setiap saat, setiap ketika. Jadi kita tak boleh mengatakan nantilah kalau ada masa lapang saya istiqamah lah dengan hal-hal berkaitan dengan agama. Tak. Kita kena letakkan program-program Islami ni kena letakkan nombor satu dalam hidup kita. Jadi kalau kita letakkan sebagai sampingan, maka begitulah kehidupan kita selama-lamanya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ada beberapa orang rakan yang minta kita cuba bahaskan beberapa kitab terjemahan daripada pengarang yang begitu hebat. Kadang-kadang kita rasa tak layak kita untuk kita nak membahasnya. Tetapi kalau kita tak bahas, bila lagi kita nak mula bahas? Jadi kita cuba ambil kitab Ibn Taymiyah. Ini contoh kitabnya yang telah diterjemahkan sebagai Peradaban Politik Islam yang dikarang oleh Ibn Taymiyah. Memang begitu kerdil rasanya. Bila kita baca karangan Ibn Taymiyah, rasa kerdil sangat untuk kita nak menghuraikannya. Tapi kita bukanlah bermaksud nak menghuraikan. Siapa saya ni nak huraikan. Cuma kita cuba wujudkan tim-tim pembahasan kitab-kitab para ulama. Kita operate. Kita bahaskan apa yang pernah mereka lontarkan kepada masyarakat. Kita hargai segala sumbangan-sumbangan mereka. Dan saya lihat kitab ini asalnya sebelum diterjemahkan dengan nama As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, yang diterjemahkan oleh Ustaz Rafi' Munawwar ni sebagai Siyasah Syar'iyyah, Etika Politik Islam. Tajuk tu memang cantik lah. Sebab kadang-kadang bila kita fikir, apakah kita selama-lamanya takut nak membahas tentang politik? Bila kita takut cerita tentang politik, pertama sekali kita rasa bahawa Islam ni tak ada politik. Islam ni hanya mengatur hubungan Allah dan juga hamba-Nya sahaja. Jadi kesan yang keduanya, bila kita takut cerita tentang politik Islam, sedangkan dalam Islam memang ada siasah dia. Sepatutnya kita ketengahkan politik Islam, bukan kita tengahkan sistem demokrasi, bukan. Kita ketengahkan politik Islam, betapa indahnya politik Islam, dan akhirnya baru kita nampak bahawa politik Islam inilah sepatutnya yang kita ketengahkan. Sebagaimana yang pernah diketengahkan oleh seluruh para sahabat daripada zaman berzaman, dan disebabkan politik ini dikawal, diselia, ditadbir oleh Islam,
maka politik ini jadi semakin cantik. Sebab tu sekurang-kurangnya ada dalam hati kita bercita-cita untuk merindui zaman kekhalifahan itu, ataupun kita melihat alangkah indah kalau terlaksananya politik Islam. Ada orang yang mengatakan bahawa jangan kita campur adukkan politik dengan agama. Kenapa? Bila kita tanya, dia mengatakan bahawa politik itu kotor, agama itu bersih, suci. Jadi jangan kita cantum gabungkan politik, agama. Seolahnya berlaku pemisahan antara politik dan juga agama. Yang saya kira ini pun perlu diperbetulkan mindset kita orang Islam. Dan yang lebih parah lagi, bila kita takut berbicara tentang hebatnya politik Islam ni, akhirnya politik ni orang lain ambil. Akhirnya orang yang suka kepada kerosakan, kita taklah nak mengata siapa-siapa, minta maaf lah ya. Kita ni dalam tim pengajian, kita tak kata siapa-siapa lah. Dan kita merasakan bahawa takut nak membahaskan tentang politik Islam. Sedangkan kita perlu tinjau bagaimana indahnya pelaksanaan politik Islam. Jadi kupasan daripada Ibn Taymiyah ini akan kita cuba bawa ke dalam bentuk pengajian, insya-Allah sekadar mana kita termampu. Jadi tuan-tuan yang berada dalam grup ini, yang ada bersama saya ni, tuan-tuan gunakanlah media sosial ni atau medsos ni. Ada bahagian komen, mungkin saya terlepas pandang ataupun ada perkara yang saya terkeliru, mari sama-sama kita bahas. Boleh pahala tak ya? Sangat besar pahalanya kan untuk kita bahaskan. Baik, pertama sekali kita lihat pengenalan kepada Ibn Taymiyah ini sendiri. Kan hari ini ada orang yang rasa allergik dengan Ibn Taymiyah. Maka kita cuba melihat Ibn Taymiyah ni dari sudut yang boleh kita manfaatkan kepada umat Islam seluruhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umri. Ya, barakallah juga. Taqiyuddin Ibn Taymiyah, nama sebenar Ibn Taymiyah ialah Taqiyuddin Ibn Taymiyah. Beliau lahir pada hari Isnin. Ada yang menyebutkan pada 10 dan ada juga yang menyebutkan pada 12 Rabiul Awal tahun 611 Hijrah. Di sini Ibn Taymiyah dilahirkan di sebuah kota kecil di Syria, yakni tempat itu namanya Haran. Beliau dibesarkan dalam lingkungan intelektual murni, poor intelektual yang majoriti komuniti di sekitar lingkungan tersebut menekuni bidang-bidang keilmuan. Mana persekitaran masyarakat sekeliling itu adalah persekitaran masyarakat yang cinta ilmu. Kita pun kalau bolehlah duduk atau tinggal di kawasan yang masyarakat sekelilingnya memang cinta kepada ilmu. Buktinya masjid penuh. Bila ada pengajian-pengajian Islam, pengajian-pengajian agama, masjid surau jadi penuh. Kan? Kemudian suka membahas secara positif. Bukan berkelahi. Bukan bila bercanggah pendapat kita bertekak berkelahi, bukan. Itu tak cinta ilmu namanya. Tetapi kita jaga adab-adab perbezaan pendapat. Hidup di sebuah masyarakat yang memang membudayakan ilmu. Begini jugalah Ibn Taymiyah, sekitar komuniti lingkungan tempat tinggalnya adalah orang-orang yang suka menekuni bidang-bidang keilmuan seperti fiqh dan juga ilmu-ilmu agama lainnya. Di antara keluarganya, beliaulah yang mencapai puncak dalam karier keilmuannya. Dia seorang. Di kalangan keluarganya, dia seorang yang sekaligus menjadikannya meraih reputasi di dunia Islam. Akhirnya terkenal lah. Jadi Ibn Taymiyah inilah satu-satunya dari kalangan keluarganya yang meraih
namanya menjulang di dunia Islam. Ibn Taymiyah atau nama tadi Taqiyuddin Ibn Taymiyah, ya, nama sebenarnya, menghabiskan masa kecilnya di Harran selama 6 tahun. Bersamaan dengan terjadinya intervensi bangsa Tartar ketika itu, ya, peristiwa ketika intervensi bangsa Tatar terhadap kota Harran pada ketika itu, maka seluruh keluarga beliau hijrah ke Syam. Jadi berlaku intervensi ketika itu, penaklukan berlaku ketika itu oleh siapa? Bangsa Tartar. Maka Ibn Taymiyah dan seluruh keluarganya menyelamatkan diri. Migran, istilahnya, berhijrah ke Syam. Masa bila? Sebelah malam. Malam itu juga ayah beliau memutuskan meninggalkan kota dengan membawa satu gerobok, ataupun kita sebut sebagai, kalau kita, satu lori lah istilah kita ni, ya, satu lori buku-buku yang diwarisinya dari nenek moyangnya, keluarga beliau. Jadi malam tu juga pindah, dan buku bukan sikit-sikit, berlori-lori lah istilahnya, banyaknya buku-buku yang diwarisi daripada nenek moyang keluarga. Jadi kalau kita sekarang ni nak lahirkan anak-anak kita yang memang membudayakan ilmu, cuba tengok buku-buku yang ada. Banyak mana buku-buku yang boleh kita wariskan. Jadi maksud saya tu, ya, adalah sikit khutukhana, perpustakaan, mini perpustakaan di rumah kita. Kita rajin beli buku dan baca buku. Sebab Islam suruh kita baca. Iqra'. Dalil tu cukup kuat. Iqra', bacalah. Tapi banyak mana buku yang kita baca? Dan seluruh anggota keluarga bersusah payah untuk dapat menyelamatkan barang yang sangat berharga tersebut, yakni buku-buku. Bukan dia fikir harta benda, emas ke, tak. Bukan dipikirkan perabot-perabot rumah ke, tapi bagi Ibn Taymiyah dan keluarganya yang membudayakan cinta kepada ilmu, buku itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itulah barang yang dianggap sangat berharga. Sekalipun musuh telah menyusul di belakang mereka, musuh mengejar dari belakang. Berlori-lori ni, bertantan buku-buku warisan keluarga yang turut sama bawa lari juga. Akhirnya terpaksa dipurukkan lori-lori, ataupun disebut sebagai gerobak. Sebut lori besar sangatlah, kan. Kenderaan yang digunakan untuk angkut buku-buku yang begitu banyak, terpaksa dipurukkan gerobak yang syarat buku-buku itu ke dalam pasir. Terpaksa disumbat dalam pasir buku-buku tu tadi, dengan gerobak-gerobak sekali, dengan maksudnya dengan lori-lori dengan penuh dengan buku-buku tadi, disembunyikan, dimasukkan ke dalam pasir, ya. Kerana bangsa Tartar nyaris menangkap mereka. Mereka hanya dapat berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengabulkan doa-doa Ibn Taymiyah dan keluarganya. Keluarga Ibn Taymiyah akhirnya selamat sampai ke Damaskus, ibu kota, ibu negeri itu pada Syam, ya. Sementara itu di Damaskus telah berdiri sebuah lembaga pendidikan Hambali. Ketika itulah, ya, ada satu pusat pendidikan dipanggil pusat pendidikan Hambali yang sangat masyhur ketika di Damaskus itu. Pendiri Yayasan Pendidikan Hambali adalah Abu Faraj Abdul Wahid Al-Faqih Al-Hambali yang wafat pada tahun 486 Hijrah, yang merupakan murid seorang qadi bermazhab Hambali yang cukup ternama, Abu Ya'la, pada penghujung abad ke-5 Hijrah. Abu Ya'la nama dia, ya. Kemudian pengurusan pusat pendidikan tersebut selanjutnya dipikul oleh keturunan Qudama Al-Maqdisi yang merupakan imigran ataupun perpindahan dari Palestin pada tahun 551 Hijrah akibat daripada
serangan ataupun penaklukan ataupun intervensi tentera-tentera salib atas negeri mereka, yakni Palestin. Jadi apabila mereka menyerang Palestin, tentera-tentera salib ini, maka mereka pun berimigran, berpindah menyelamatkan diri mereka. Seorang sejarawan Perancis yang namanya Laus amat tertarik dengan pusat pendidikan Hambali tersebut, sebagaimana tertuang dalam kitabnya yang cukup monumental. Apa nama kitabnya? Dalam bahasa Perancis, saya pun tak kerti nak baca. Yang maksudnya ialah doktrin-doktrin sosial politik Ibn Taymiyah. Keluarga Ibn Taymiyah tinggal di Qasyun. Habis bila sampai di Damaskus tadi, mereka pun menyelamatkan diri. Lalu mereka pun, Ibn Taymiyah dan keluarganya pun tinggallah di Qasyun. Sementara ayah beliau diangkat menjadi syekh di Darul Hadis Asy-Syikriyah. Begitulah perjalanan Ibn Taymiyah. Dengan demikian, pada masa Ibn Taymiyah sudah berdiri sekolah mazhab Hambali yang begitu popular sehingga tersebar di seluruh Damaskus. Jadi Ibn Taymiyah pun mendirikan sekolah mazhab Hambali yang popular ketika itu. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Laus, memang benar bahawa pada masa-masa kemunduran dan degradasi yang dialami oleh dunia Islam, mazhab Hambali mendapat mendapat tempat yang begitu mudah untuk disebarkan pendapat-pendapatnya ketika itu, bermazhab Hambali. Jadi ketika itu mazhab Hambali lah yang begitu mudah tersebarnya pendapat-pendapat, mazhab Hambali begitu mudah ketika mana Ibn Taymiyah berada di Damaskus ketika itu. Dan ketika Islam diserang dari sisi politik dan agama, mazhab Hambali inilah yang tampil. Jadi kita tak boleh nak kata mazhab kita mazhab yang betul satu-satunya. Semua mazhab-mazhab ni betul sebenarnya. Cuma kita di sebelah Nusantara ni, kita dah sepakat kita nak gunakan mazhab Asy-Syafi'i, maka kita komitlah guna mazhab ini. Bukan kita nak menidakkan mazhab lain, tidak. Kita cuba nak mendisiplinkan pengikut ataupun semua orang Islam, kita nak disiplinkan dengan mazhab itu. Bukan bermakna mazhab lain tu tak betul. Kita berkelahi, bergaduh pula. Kadang-kadang disebabkan mazhab, maka kita sanggup menghalalkan untuk tidak bertegur sapa, berbeza mazhab kita sampai memulau, memboikot. Ini semua bukan ajaran Islam sebenarnya. Bukan ajaran Islam. Semua mazhab itu betul. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan ikut, kita ni sebenarnya pengikut mazhab aja, bukan pakar-pakar mazhab. Saya sendiri pun bukan pakar mazhab Syafi'i. Banyak kalau ditanya, kita bukan tahu semua tentang mazhab Syafi'i ni. Kita hanya pengikut mazhab saja. Dalam masa yang sama, kita perlu mempelajari apa sebenarnya mazhab itu. Di Damaskus berikutnya, saya sambung sikit lagi, tuan-tuan sekalian, masih lagi apa yang Ibn Taymiyah buat setelah dia berimigran ke Damaskus. Di Damaskus, Ibn Taymiyah berhasil menyelesaikan studinya, belajarnya di bawah bimbingan ayahnya. Dia belajar dengan ayah dia sendiri. Jadi kalau kita sebagai ayah, apa yang nak kita ajar ke anak kita tu, kita kena fikir juga tu. Kadang-kadang kita tak dapat nak ajar anak kita sebab kita sendiri pun kadang-kadang tak faham, dan kita pula tak mahu belajar. Jadi macam mana kita nak beri sesuatu kepada anak-anak kita kalau kita sendiri pun tak ada sesuatu? Maka ayah kepada Ibn Taymiyah ini, dialah yang mengajar Ibn Taymiyah. Jadi studi ataupun dirasah yang ditekuni oleh Ibn Taymiyah didasarkan atas kaedah-kaedah mazhab Hambali. Sebab tu kita tengok Ibn Taymiyah ni dia lebih cenderung kepada mazhab Hambali kerana situasi dia ketika itu. Kita tak boleh salah pula. Kenapa pula dia ni lain mazhab dia ni? Sebab lingkungan ketika itu, tempat tinggal dia ketika itu, bermazhab Hambali. Di samping itu, ia juga belajar kepada syekh-syekh yang lain. Siapa? Ibn Taymiyah. Para ahli sejarah yang memfokuskan pengamatannya
pada kehidupan Ibn Taymiyah, bahkan menyebutkan nama-nama syekh selain ayah beliau sendiri. Dari masyayikh atau para guru itulah Ibn Taymiyah menekuni berbagai disiplin keilmuan. Kita hari ini cukup belajar satu orang guru je, kan? Contoh kita belajar ilmu tajwid, satu orang guru. Bila ada dua orang guru, kita dah pening dah. Kita kata macam mana ni, guru sana cakap lain, guru sini cakap lain. Sebenarnya kita yang tak betul. Sepatutnya biar ramai guru, lagi banyak ilmu kita. Kita terbalik lagi, mindset kita kena betul. Lagi ramai guru, lagi bagus. Lagi banyak, ya. Lagi banyak kita mengerti, lagi banyak ilmu kita. Jadi, saudara-saudari, Ibn Taymiyah ini, dia menekuni berbagai disiplin keilmuan dari ramai masyayikh, jamak daripada syekh. Syekh seorang aja, masyayikh, banyak syekh-syekh, guru-guru. Guru-guru yang muktabar. Tidaklah mengherankan kita, beliau menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu-ilmu keislaman sampai kepada falsafah atau disebut filsafat. Pakar berlaku Ibn Taymiyah ni. Dengan kata lain, kami merasa yakin bahawa selama dekad keemasan Islam, tidak seorang tokoh pun yang mampu menyaingi kecemerlangan Ibn Taymiyah dalam hal penguasaannya terhadap seluruh turuts Islami, seluruh warisan-warisan Islam. Ketika itu tiada yang mampu menandinginya. Assalamualaikum Johnny. Waalaikumsalam. Apabila menyebut tafsir, seorang sejarawan besar, kitab, dia mengetengahkan satu nama, iaitu Az-Zahabi atau Imam Az-Zahabi. Beliau pernah berkomentar. Apa kata beliau tentang Ibn Taymiyah? Dia mengatakan bahawa sesungguhnya Ibn Taymiyah merupakan figure pembaca yang berhasil, maksudnya yang berjaya. Ibn Taymiyah ni berjaya sebenarnya. Dan cubalah kita jadi satu umat yang menghargai para ulama-ulama terdahulu. Kita jangan lupa bahawa tanda-tanda kiamat apabila umat ini melaknat ulama-ulama yang terdahulu. Sedangkan kita nisbah satu ulama, kita tak mampu menandingi mereka. Dan kadang-kadang kita tengok satu susuk tubuh ataupun satu orang para ulama yang begitu hebat, tetapi ada berita-berita yang tidak baik tentang ulama-ulama tersebut. Kita buat kajian, kita baca, kita kaji sebelum kita menuduh ulama-ulama itu sesat. Ada yang mengatakan mudahnya kita menyesatkan para alim ulama. Na'udzubillah. Kita ni tahu kita punya kemampuan kita tak mampu, ya. Jadi kita kena izzah menghormati para alim ulama, fatwa-fatwa mereka kita kena hormati, kita kena junjung selagi dia berdalilkan kepada Al-Quran, hadis dan juga ijma' para ulama. Selagi dia berpegang kepada situ, maka mereka kita hormati sebagai ulama-ulama yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Jadi begitulah yang ada pada Ibn Taymiyah. Ia mahir di bidang ilmu hadis dan fiqh. Ibn Taymiyah mahir, dia pakar hadis. Dia juga faqih ataupun memahami ilmu fiqh pada usia yang masih muda, yakni 17 tahun. Kita 17 tahun masih lasak-lasak lagi, kan? Masih duduk di kampung-kampung lagi, masih rasa seronok-seronok lagi lah umur 17 tahun, sweet 17 tu, ya. Tapi bagi Ibn Taymiyah, usia 17 tahun ni beliau telah menjadi seorang yang ahli dalam bidang hadis, dan juga, ya, beliau juga menguasai ilmu tafsir dengan begitu baik sekali. Begitu juga usul fiqh. Usul fiqh ni bukan mudah sebenarnya, makan masa bertahun-tahun. Dan seluruh ilmu keislaman, baik usulnya, maksudnya akar dia, akar ilmu, maupun furuk kepada ilmu-ilmu tu, dia memahami dengan baik sekali secara global. Kecuali ilmu qiraat. Yang itu sajalah, ya, kata pengarang ni, ilmu qiraat sajalah. Kemungkinan dia tak tahu langsung, tapi bukanlah dia pakar dalam bidang itu.
Apabila menyebut tafsir, maka dialah yang membawa panji tafsir, Ibn Taymiyah. Apabila menghitung nama fuqaha, maka dialah seorang mujtahid mutlak pada zamannya. Dia seorang mujtahid. Layak dah memberikan fatwa-fatwa. Dan kita tahu ulama ni, kalau dia betul fatwanya, dia dapat 2 pahala. Kalau dia tersilap dalam fatwa, dia dapat 1 pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula bila dah tahu tak betul, jangan ikutlah. Kita ikut yang betul sahaja, yang telah jumhur ulama. Kita elakkan daripada khilaf ulama. Kita elakkan selagi boleh. Jadi dialah seorang mujtahid, dan jika menghadiri majlis para penghafal khufaz, bila beliau bercakap, semua terdiam. Dalam majlis tu, bila Ibn Taymiyah datang dalam majlis, dan bila Ibn Taymiyah mula buka suara, bercakap, maka yang lain semua terdiam. Beliau menghafal, tidak seorang pun mampu mengikutinya. Bahkan ketika hafalan beliau yang lain masih banyak, yang lainnya sudah kehabisan hafalan. Orang lain dah habis hafal dah, dia masih lagi menghafal. Ada hafalan-hafalan yang lain lagi, tak habis-habis lagi. Begitulah hebatnya ulama yang satu ni. Ketika menyebut ahli ilmu kalam, beliaulah orangnya. Bila berbahas tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, maka dialah orangnya Ibn Taymiyah. Dan kepadanya lah orang-orang merujuk. Bila ada timbul masalah ilmu kalam, maka Ibn Taymiyah lah menjadi tempat rujukan-rujukan. Ketika Ibn Sina banyak menyanjung para falsafah, para filosof, Ibn Taymiyah justru melemahkannya. Jadi Ibn Sina ketika itu dia menyanjung tokoh-tokoh filosof, maka Ibn Taymiyah tidak bersetuju dan melemahkan filosof barat dan sebagainya, membongkar sisi kelemahan para filosof dan mengungkap kesalahan-kesalahan para filosof itu. Beliau mempunyai penguasaan yang sempurna dalam masalah lughah. Ini dari segi bahasa, sempurna, pakar dalam bidang bahasa. Nahwu dan juga saraf, beliau pakar dalam bidang tersebut. Demikianlah. Saya bukanlah nak berpanjang-panjang, tetapi sekadar itulah sekilas gambaran kelebihan Ibn Taymiyah di dalam ilmu pengetahuan. Nampaknya beliau cenderung menggeluti bidang sastra Arab dengan seluruh cabangnya seperti adab, filsafah, tarikh dan juga lughah. Dia bergelut dalam ilmu itu. Hal ini dapat kita ketahui dengan mempelajari kitab-kitab karya beliau yang sebahagian besar mengupas bidang-bidang tersebut di atas. Ada kitab-kitabnya, nanti kita akan bicarakan. Kita pun tidak mungkin untuk menelaah semua buku karya beliau. Tak mungkinlah. Namun demikian, sebahagian besar memang telah beredar di tengah-tengah kita. Di antaranya yang ada pada tangan saya inilah, Siyasah Asy-Syar'iyyah. Cuba kita lihat bagaimana kupasan beliau berkaitan dengan politik Islam itu. Siasah politik lah. Tapi kita hari ini nak sebut politik pun kita takut jadi suam-suam kuku kan. Nak sebut tu kita jadi takut dah. Siasah Islam ada politiknya, tapi politik Islam lah. Bukan demokrasi, itu politik Islam. Demokrasi bukan sistem daripada Islam itu sendiri. Dunia Islam menjelang abad ke-7 dan ke-8 Hijrah mengalami masa-masa kemerosotan dan kemunduran. Ni kita throwback balik sikit ya tuan-tuan ya. Nasib umat Islam ni ya, pada abad-abad 7, abad-abad 8 ni, dunia Islam mengalami kemunduran yang begitu dahsyat sekali. Kemudian menyusul terjadinya perang salib dan sekaligus juga kesan yang ditimbulkan sesudah perang salib itu. Tengok umat Islam terus makin lama makin susut, makin merosot ya. Dari segi kekuatannya, dari segi perpaduannya dan sebagainya. Di sisi lain, bangsa Tartar ikut pula memberi sumbangan bagi kehancuran umat Islam di luar batas peri kemanusiaan. Tartar ketika itulah. Kondisi tersebut bahkan semakin memburuk
dan bertambah parah dengan munculnya kelompok-kelompok yang berkompromi, atau kita sebut apa ya, istilah berkolusi, di-join pula dengan musuh-musuh Islam yang telah tersebar hampir seluruh dunia Islam ketika itu, seperti Nushrairiyah, seperti Kisrawiyah, seperti Syiah yang sesat. Saya tak sebut semualah, Syiah yang sesat ketika itu, Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada pula kelompok-kelompok, kita sebut apa istilah sekarang ni, sporadis, yang sengaja melakukan perlawanan berdarah. Dia selalu buat provokasi kepada orang Islam, terhadap umat Islam ketika itu. Mereka itu pada hakikatnya sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Taymiyah adalah fanatisme. Satu faham fanatisme. Pemuja falsafah yang sesat. Para pengikut Hindu dan Yunani ketika itu. Pewaris Majusi. Musyrikin dan penerus kesesatan Yahudi Nasrani, dan juga Syabi'in, kata Ibn Taymiyah. Syabi'in ni adalah golongan penyembah batu ketika itu. Ibn Taymiyah hidup di tengah-tengah pergelutan yang begitu mencabar dan berkepanjangan, dengan segala kesan-kesan kemerosotan politik dan agama masa zaman Ibn Taymiyah. Ketika itu politik bukan berada di puncak, tetapi umat Islam berada dalam kemerosotan yang semakin teruk. Beliau mendapati kesucian dan kemuliaan akidah telah ternoda oleh percik-percik berbagai amalan bid'ah dalam agama. Sebab tu bila Ibn Taymiyah menegur tentang bid'ah, kita pun kadang-kadang terbawa sehingga mengatakan Ibn Taymiyah ni mudah sangat nak membid'ahkan orang. Tak semua. Mungkin di zamannya begitu. Kaedah zamannya dia terpaksa lebih tegas dan berkeras kerana telah bercampur baur begitu banyaknya hal-hal yang baru, berbentuk bid'ah, kan, pencabulan terhadap kesucian agama ketika itu mungkin semakin banyak ketika itu. Jadi dia berpandangan telah pun ternoda akan Islam itu oleh bid'ah dalam agama atau oleh mazhab ilmu kalam yang menyesatkan. Dan terdapat juga kerancuan. Kerancuan ni boleh kita sebut macam racun-racun daripada falsafah barat ketika itu yang begitu menyesatkan. Ini semua bergelut ni. Ibn Taymiyah bergelut dalam zaman yang seperti itu. Kita kena faham lah. Sebab itu banyak fatwa-fatwanya yang kadang-kadang kita rasa tak boleh terima. Kerana sesuai pada zaman dia. Tapi taklah semua. Beliau hidup dengan jiwa yang dipenuhi rasa keyakinan dan keimanan akan keagungan dan ketinggian Islam. Yang ini yang sama dengan Ibn Taymiyah. Kita yakin, dan jiwa kita pun penuh dengan keimanan dan kita mengagungkan segala yang datangnya daripada Islam itu. Mulailah beliau menyusun sasaran-sasaran perjuangan yang cukup beragam. Jadi Ibn Taymiyah pun mengatur strategi, melancarkan jawapan-jawapan, tabayun kepada keresahan umat ketika itu. Mulailah beliau menyusun sasaran-sasaran, strategi perjuangan yang bermacam-macam cara. Kita tak boleh cara begini, kita buat cara begini. Tak boleh cara berceramah biasa, kita buat cara forum. Tak boleh cara forum, kita buat sekolah nasihat. Tak boleh nasihat, kita buat cara menulis dengan tulisan-tulisan kita. Tetapi dakwah tetap kita jalankan. Dan juga perjuangan untuk membalas serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Dari dulu lagi dah, musuh-musuh Islam sentiasa melancarkan serangan. Cuma hari ini serangan itu, kalau dulu kita nampak dalam bentuk menyerang pada pemikiran umat Islam. Sebab itu munculnya izm, fahaman-fahaman yang aneh-aneh, dan fahaman hedonisme, fahaman kapitalisme, fahaman spiritualisme, fahaman nasionalisme, macam-macam lagi fahaman yang diimport. Jadi itu semua
adalah fahaman-fahaman yang sebenarnya dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Ada yang dengan kekuatan senjata, ada dengan kekuatan senjata. Hari ini pun kita boleh nampak. Kalau kita tengok kita hari inilah imperialisme tu, penjajahan zaman moden berlaku lagi pada hari ini ke atas negara-negara umat Islam. Cuma alasannya sebab apa? Contohlah nak hentam Iraq. Bila tengok Iraq maju sikit, Syria maju sikit, Palestin ni ada kuat sikit, macam mana nak hancurkan atas nama membentras akan rusuhan, membentras apa kita panggil sebagai perusuh agama, sebagai teroris dan macam-macam lagi lah, nak menghalalkan serangan-serangan itu. Jadi dulu lagi dah di zaman Ibn Taymiyah begitu juga. Perjuangan-perjuangan dah disusun dengan begitu strategi sekali, membalas serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dengan kekuatan senjata, sampai perjuangan untuk mengembalikan kaum muslimin kepada akidah yang asal. Akidah firqah najiyah atau akidah golongan yang selamat, yakni akidah tauhid dalam hakikat yang tinggi. Jadi inilah di antara serangan-serangan yang dilancarkan untuk mengimbangi serangan-serangan daripada pihak musuh Islam. Zaman itu dan ketika itu, yang kadang-kadang di zaman kita ni tak sesuai. Dan ada yang sesuai kita menggunakan pada zaman kita ni. Oleh kerana itu, beliau terkadang harus berjuang dengan menggunakan senjata, dan kadang-kadang pula berjuang melalui pena penulisan. Sebab itu Ibn Taymiyah kita tengok dia juga menulis buku yang begitu banyak, dan sampai sekarang ni masih lagi dibahas, dicerita, dikaji, dibedah, dibincangkan, sehinggalah pada zaman kita pada hari ini manfaatnya kitab-kitab penulisan beliau, hebatnya ilmu yang ada pada Ibn Taymiyah ini. Oleh kerana itu, beliau terkadang harus berjuang dengan menggunakan senjata dan kadang-kadang pula melalui pena. Demikianlah aneka perjuangan yang beliau tempuh. Kehidupan beliau sentiasa diwarnai jihad yang berkesinambungan, sehinggalah menghantarkannya ke penjara Damaskus. Jadi kita tengok ulama-ulama ni, minta maaf lah kalau kita nak tengok ulama ni benar tak apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat. Dia berusaha, semua orang buat salah. Ulama pun bukan terhindar daripada kesalahan, kadang-kadang buat salah. Tapi ulama-ulama yang begini, ulama-ulama yang tetap berjuang untuk menyuruh berbuat kebaikan, dan bila nampak kemungkaran itu dia berusaha untuk mencegah, dia berusaha untuk transform supaya jangan lagi melakukan kemungkaran tersebut. Jadi dia akan menegur. Kalau dia berada pada pihak kepimpinan, dia akan menegur pemimpin-pemimpin dia. Maka ini yang berlaku kita tengok pada ulama-ulama yang terdahulu. Sebaik-baik jihad ialah menegur kepimpinan. Apabila kepimpinan melakukan kerosakan, dia menegur. Dia tak jadi syaitan bisu. Dia tak jadi ulama-ulama su', tetapi ditegur, dibetulkan. Jadi ulama dan umara perlu berganding, perlu saling berlapang dada. Tapi masalahnya tak semua pemimpin yang dah hidupnya penuh dengan kuasa, yang hidupnya dah penuh kemewahan, mahu ke dia mendengar teguran-teguran para alim ulama. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, kita tengok bagaimana siksaan-siksaan, sumbat nyara juga, sehingga tangannya digari dengan rantai daripada Yaman dibawa sampai ke Baghdad, Imam Syafi'i. Dan kita tengok Ibn Taymiyah pun gitu juga, dengan kesinambungan jihad untuk memperbetulkan umat. Dia tak kira kalau ada pemimpin yang duk menghalang, maka pemimpin tu juga ditegur dia. Tetapi tidak semua yang akan menerima teguran itu dengan ikhlas, disebabkan hal-hal tertentu. Maka kita lihat Ibn Taymiyah ini akhirnya dihantar ke penjara Damaskus.
Dan di tempat yang sama beliau disiksa juga di dalam penjara begitu lama sekali. Begitu lama dia dipenjarakan. Ibn Taymiyah dipenjarakan. Sehinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau meninggal dunia di dalam penjara. Tepatnya pada malam minggu. Ada disebut malam Isnin 20 Zulqaidah 728 Hijrah. Akhirnya meninggal dalam penjara. Ini ulama. Menjelang detik-detik terakhir kehidupannya, beliau sentiasa mengulang-ulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya sesungguhnya kaum muttaqin itu berada di dalam syurga dan sungai-sungai yang mengalir di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa. Di antara ayat-ayat yang sentiasa basah di bibir Ibn Taymiyah sehinggalah ke akhir hayatnya. InsyaAllah kita sampai di sini dulu. Kita akan sambung lagi nanti. Saya nak tengok juga nanti kalau tuan-tuan bersama saya dalam tim ini pada membahaskan kitab As-Siyasah Syar'iyah ini. Mari sama-sama kita insyaAllah pada hari Sabtu sebagaimana biasa, sekitar pukul 3 hinggalah pukul 4.30 insya-Allah kita bersama di talian. Kita gunakan talian ini. Dan tajuk kecil berikutnya ialah As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Apa kata beliau? Jika pemimpinnya rosak, kata Ibn Taymiyah, nescaya rosak pula lah rakyat yang dipimpinnya. Sejauh mana kata-kata Ibn Taymiyah ni boleh kita ungkapkan pada kehidupan kita pada hari ini? Boleh kita lihat. Jika pemimpin rosak, nescaya pula rosaklah rakyat yang dipimpinnya. Jadi kita akan tengok pembahasan berikutnya berkaitan dengan kata-kata seperti itu. Jadi sekadar ini saja tuan-tuan. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus istiqamah. Allah sentiasa memerhatikan kita. Dan Allah Ta'ala bukan setakat perhatikan zahir apa yang kita hadapi, tapi lintasan hati juga. Lintasan hati kita. Apakah kita cenderung kepada Islam? Ataupun kita rasa rigid, tak perlu kepada agama ni. Na'udzubillah min zalik. Sebagai khalifah, tugas khalifah itu, ingat pesan-pesan Tok Guru, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan di atas muka bumi ini akan khalifah. Yang ditafsirkan fungsi khalifah itu ialah iqamatuddin. Khalifah itu mesti iqamah, mendirikan agama. Itu ciri-ciri seorang khalifah, mesti mendirikan agama. Kita tak boleh kata agama semua sama aja. Tidak ada agama yang diiktiraf melainkan Islam itu sendiri. Kita peganglah kata-kata itu, Wa man yabtaghi ghairal Islam madina, barang siapa yang mencari selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, selama-lamanya Allah Ta'ala tidak menerimanya. Dan kalau dia tetap dengan pendiriannya selain Islam yang dia bawa, maka dia balik bertemu dengan Allah, maka dia berada pada golongan orang-orang yang rugi dalam kehidupan di dunia. Na'udzubillah min zalik. Mau tak mau tuan-tuan dalam hati kita, iqamatuddin, fungsi khalifah tadi menegakkan agama dalam kehidupan dia. Wasiyasatu dunya bih, dan mentadbir dunia ni bihi, iaitu dengan agama Islam itu sendiri. Nak kita pastikan Islam itu mentadbir. Bukan Islam itu dikuasai, bukan Islam itu ditadbir, bukan. Islam itu menguasai. Kenapa? Kerana sempurnanya Islam itu. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Tak boleh masuk pada certain thing aja. Masuk kepada hal-hal yang kita rasa seronok, menguntungkan kita masuk kepada Islam. Benda yang merugikan kita ambil benda lain, kita tempel pula, jadikan sebagai tempel kepada Islam.
Jadi sekadar itu sahaja, sekadar corak-coret santai-santai petang pada membahaskan as-siyasah asy-syar'iyyah, ya, fi islahir ra'i war ra'iyah. InsyaAllah kita berjumpa lagi, mudah-mudahan manfaat, ya, bagi mereka yang merasakan ia bermanfaat. Yang benar itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah silap itu saya sandarkan pada kelemahan dan kekurangan diri yang begitu banyak. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, walaupun kita sibuk, dapat kita melapangkan, ya, 30 minit masa kita untuk kita memikirkan tentang agama kita sendiri, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.